Tahu tak kenapa masakan mak tu sedap? Walaupun dia tak pandai resipi viral, walaupun dia main campak-campak je dalam kuali, tapi tetap sedap. Kenapa? Sebab yang masuk dalam masakan mak tu bukan keterpaksaan, tapi sebuah kasih sayang. Sebab tu kalau dia masak telur goreng je pun takkan pernah sama dengan masakan kita. Dan ingat, dalam masakan mak ni ada dua benda je. Pertama, kasih sayang. Kedua, kenangan. Masakan ibu bukan sekadar mengisi perut. Ia membawa kenangan, kasih sayang, dan doa yang tersirat. Dalam video ini, kita menyelami kenapa setiap hidangan ibu tetap meninggalkan kesan yang mendalam. Walau dunia berubah, walau jauh dari rumah, rasa itu tetap mengikat hati. Satu suapan membawa kita kembali ke zaman kecil, ke meja makan sederhana, dan ke saat-saat di mana kasih ibu dimasak bersama. Rasa yang tidak pernah sama di mana-mana, doa yang tersirat di setiap hidangan, kenangan yang terus hidup. Tonton sehingga habis dan rasai nostalgia yang mungkin membuat kita tersenyum, terkenang, dan paling penting, menghargai ibu. TV Rosak Studio, cerita biasa kita jadikan bermakna. Masakan ibu, rasa yang membesarkan kita. Sabut kelapa dikupas guna parang, ditemani bunyi burung pagi yang sederhana. Bukan kemewahan yang dikenang, tetapi kasih yang dimasak bersama. Dalam kehidupan yang serba pantas hari ini, manusia sering mengejar rasa baharu dan pengalaman luar biasa. Kita mencari makanan terbaik, restoran ternama, dan pengiktirafan antara bangsa. Namun di sebalik semua itu, ada satu rasa yang kekal dalam ingatan setiap insan. Masakan ibu. Makanan ini mungkin ringkas, tidak sempurna, dan tidak pernah dinilai oleh sesiapa. Tetapi kuasanya jauh lebih besar daripada apa yang dapat dijelaskan dengan kata-kata. Nak telur, nak telur. Di sekolah makan elok. Kenapa macam tu? Ha? Makan timun dah. Nak timun, nanya tu. Pertama, masakan ibu sebagai asas kehidupan. Masakan ibu adalah antara pengalaman terawal yang membentuk hidup seseorang. Sejak kecil, melalui makanan itulah kita belajar tentang perhatian, keselamatan, dan kehadiran insan yang sentiasa menjaga kita. Setiap hidangan menjadi tanda bahawa ada seseorang yang memikirkan keperluan kita sebelum kita mampu memahaminya sendiri. Makanan itu bukan sekadar memenuhi perut, tetapi menanam rasa yakin bahawa kita disayangi. Kedua, kasih sayang yang tidak pernah diungkap. Tidak semua ibu meluahkan kasih dengan kata-kata. Bagi kebanyakan mereka, kasih itu dizahirkan melalui perbuatan, terutamanya di dapur. Dalam setiap potongan bahan, dalam setiap tunggu sehingga masak sempurna, tersembunyi kesabaran dan keikhlasan. Masakan itu menjadi bahasa senyap yang berbicara tentang pengorbanan, tentang waktu yang dikorbankan, dan tentang keutamaan yang sentiasa diletakkan pada anak-anak. Ketiga, kesederhanaan yang mengikat kenangan. Masakan ibu jarang mewah. Ia selalunya sederhana dan berulang. Namun disitulah letaknya nilai yang mendalam. Kesederhanaan itulah yang mencipta rasa selesa dan kestabilan dalam hidup. Apabila dunia di luar terasa terlalu bising dan menuntut, kenangan terhadap masakan ibu sering menjadi tempat kita kembali untuk mencari ketenangan dan rasa dimiliki. Keempat, jarak yang mengajar nilai. Selalunya, seseorang hanya benar-benar menghargai masakan ibu apabila jarak mula wujud. Apabila hidup membawa kita jauh dari rumah, barulah kita sedar bahawa rasa yang kita anggap biasa dahulu sebenarnya sangat istimewa. Di tempat asing, walaupun makanan mudah diperoleh, rasa yang pernah membesarkan kita tidak dapat diganti. Ketika itu rindu bukan lagi kepada makanan semata-mata, tetapi kepada insan yang memasaknya. Kelima, masa yang tidak menunggu. Waktu terus berjalan, dan ibu tidak selamanya di dapur. Ada hari di mana masakan itu tinggal kenangan, dan yang tinggal hanyalah rasa yang sukar ditiru.
Saat itulah kita mula memahami bahawa nilai masakan ibu bukan terletak pada keenakan semata-mata, tetapi pada kehadiran insan yang telah memberikan segalanya tanpa meminta balasan. Keenam, masakan ibu sebagai identiti diri. Masakan ibu turut membentuk identiti seseorang tanpa disedari. Cara kita menghargai makanan, tidak membazir, dan menghormati rezeki sering berakar daripada ajaran tidak langsung di meja makan. Setiap hidangan mengandungi nilai yang dipindahkan secara perlahan tentang kesyukuran, kesabaran, dan kesederhanaan hidup. Tanpa disedari, rasa itulah yang membentuk cara kita melihat dunia. Ketujuh, rasa yang tidak pernah sama di mana-mana. Walaupun resipi boleh ditiru, rasa masakan ibu jarang dapat disamakan. Bukan kerana bahan yang berbeza, tetapi kerana suasana dan emosi yang menyertainya. Rasa itu terikat dengan suara yang memanggil kita makan, dengan tangan yang menyenduk lauk, dan dengan kehadiran insan yang memasak tanpa kepenatan ditunjukkan. Ia menjadikan masakan ibu sesuatu yang tidak boleh dicipta semula. Kelapan, masakan sebagai bentuk doa. Bagi sebahagian ibu, masakan adalah doa yang tidak dilafazkan. Setiap kali memasak, terselit harapan agar anak-anak kenyang, sihat, dan kuat menghadapi hidup. Doa itu tidak dibaca dengan suara, tetapi dimasukkan ke dalam periuk dan kuali. Hustero, masakan ibu sering terasa lebih menenangkan kerana ia membawa niat yang tulus. Kesembilan, apabila kita mewarisi peranan itu, apabila tiba masanya kita sendiri memasak untuk orang lain, barulah kita benar-benar memahami berat tanggungjawab seorang ibu. Ketika itu kita sedar bahawa masakan bukan sekadar tugas harian, tetapi satu bentuk penjagaan emosi dan fizikal. Di situlah kita mula memahami mengapa masakan ibu dahulu terasa begitu bermakna. Terakhir, rasa yang menghubungkan generasi. Masakan ibu juga menjadi penghubung antara generasi. Resipi yang diwariskan membawa cerita lama, sejarah keluarga, dan ingatan tentang mereka yang telah pergi. Setiap kali hidangan itu dimasak semula, ia menghidupkan kembali kenangan dan menyambung ikatan yang mungkin sudah lama terpisah oleh masa. Tengah rindu masakan mak ke tu? Kalau betul, maknanya sekarang ni kau tengah stres, kau tengah ada masalah, kau tengah ada perkara yang menjadi beban dalam hidup kau sekarang. Dalam kepala otak kau ada macam-macam perkara yang kau fikirkan. Sebab tu kau mula rindu masakan mak. Kau bukan nak lari daripada masalah yang kau ada hari ni, tapi kau just nak lupa seketika masalah kau ni. Duduk makan dekat meja dengan mak kau sendiri dapat tenangkan hati. Apa masakan ibu yang jadi favourite kau sampai hari ni? Kongsikan sikit? Okey kan? Kesimpulannya, masakan ibu adalah warisan emosi yang tidak tertulis. Ini mengingatkan kita tentang asal-usul, tentang kasih yang tidak bersyarat, dan tentang tanggungjawab untuk menghargai selagi masih berpeluang. Dalam dunia yang sentiasa berubah, rasa itu kekal sebagai pengingat bahawa sebelum kita menjadi siapa-siapa, kita pernah menjadi anak yang dibesarkan dengan penuh kasih. Kami akhiri video ini dengan serangkap pantun. Dapur sunyi tanpa bicara. Pinggan tersusun menunggu masa. Hargailah rasa selagi ada, kerana kasih tidak selalu kembali bersama. Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.